رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام وللمصنف الشيخ سالم بن سمر الحضرمي الشافعي وللإمام أحمد الدردير شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung mudzakarah kita di dalam kitab Misbahud Duja, syarah bagi kitab Safinatun Najah dan juga kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah dalam membahaskan tentang ilmu tauhid. Baik. Kita sampai pada mana tu? 167 Oh, ini faedah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarih hafizahumullah wa rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain amin ya rabbal alamin. Baik. Disebutkan apa dia? Faedah. Terlanjur melakukan jima' ketika haid. Jadi kita masih lagi di dalam perbahasan yang berkait dengan apa dia? Perkara yang diharamkan buat bagi orang yang berada dalam keadaan hadas besar. Jadi yang last kali ini iaitu apa dia? Kita kata tidak dibolehkan dia istimta' tu. Iaitu bersedap-sedap di antara pusat dan juga lutut isteri. Maknanya suami itu tak boleh untuk dia mendekati isteri dia dalam keadaan haid lah. Termasuk juga iaitu bersuka-suka di antara pusat sampai lutut isteri. Bahkan pegang pun dalam keadaan tidak berlapik tidak dibolehkan, hukumnya haram. Pegang mana? Pegang kawasan itulah antara pusat dan lutut. Pegang lain tak apa, melainkan ada sebab. Ada sebab. Kita kata mungkin perubatan ke dan sebagainya, kena apa, ada sakit ke dan sebagainya, maka di situ ada sebabnya lah ya. Baik. Dan itu kita dah bahaskan sebelum ni secara panjang lebar. Jadi disebutkan di sini faedah, kita tengok muka surat 167. Faedah terlanjur melakukan jima' ketika haid. Sesiapa yang terlanjur melakukan jima' ketika haid, dia hukumnya haram dan berdosa lah. Itu jelaslah. Disunatkan untuk bersedekah sebanyak 1 dinar. Hukumnya sunat. Bukan wajib, hukumnya sunat. Jadi bersedekah sebanyak 1 dinar. 1 dinar bersamaan dengan 3.88 gram emas. Apabila persetubuhan dilakukan pada masa-masa awal keluarnya haid. Apabila dilakukan jima' tu pada masa-masa akhir darah haid keluar, maka sunat bersedekah setengah dinar, 1/2 dinar, iaitu 1.94 gram emas. Itu dia. Jadi ini disebutkan dalam banyak kitab lah, dalam Majmu' Bisyarhil Muhadzab, dalam Hasyiah Baijuri bagi Imam Baijuri,
dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh dan lain-lain. Baik. Ini sebenarnya apa? Dia seolah-olah kita kata disebabkan dia dah terlanjur tu, maka dia kena taubat. Kerana apa? Kerana benda ni adalah benda dosa haram, dosa besar lah. Kena taubat. Kemudian kalau dia mudah-mudahan nak supaya sempurna taubatnya, maka sunat. Dia taubat dia kira selesai dah. Tapi sunat saja untuk dia sedekahkan, seolah-olah dia macam bayar kafarah lah itu. Tapi ini bukan wajib lah, ni sunat sahaja. Dia bagi kita kata kalau dia pada awal haid sampai kita kata awal-awal haid ni maknanya apa? Kita kata kalau contohnya haid tu 7 hari ataupun 6 hari, kan kita kata 6 hari contohnya. Maka hari pertama sampai hari ketiga tu dikira awal lah tu. Hari keempat sampai hari keenam dikira akhir lah. Itu. Jadi dia tak timbullah soalan kalau buat tengah-tengah macam mana? Tak awal, tak akhir. Kan? Jadi kita kata kalau contoh 7 hari, maka dia ambil yang kuat iaitu yang awal. Maknanya yang 1 sampai 4 ambil hukum awal, 5 sampai 7 ambil hukum akhir. Itu. Baik. Jadi disebutkan apa dia? Jika dibimbangi akan membawa kepada zina, dibolehkan menjimak isteri yang sedang dalam masa haid, kerana kaedah ada menyebutkan idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'zamuhuma darara birtikabi akhaffihima. Dan satu lagi kaedah lebih kurang samalah, idza aujaba a'zamal amrayni, dan sebagainya. Banyak lagi kaedah sebenarnya. Baik. Jadi dia kata apa dia? Apabila bertentangan dua mafsadah. Apa makna mafsadah? Benda yang boleh bawa kerosakan. Mafsadah tu maknanya apa? Yang bawa kerosakan. Daripada perkataan fasid lah kan. Benda yang bawa kepada kerosakan. Fasad, bawa kepada kerosakan. Baik. Bila bertentangan dua mafsadah, maknanya ada A ni ada kerosakan dia juga, ada mudarat dia juga. B ni pun ada mudarat dia, bertentangan dua-dua. Tu. Ataupun bertembung dua-dua ni. Dijauhkan mafsadah yang lebih besar. Maknanya mudarat yang lebih besar tu mesti dijauhkan. Antara keduanya dengan memilih mudarat yang lebih ringan. Maknanya kita kata antara zina dengan jima' isteri dalam haid. Dua-dua ni kan kita kata mudarat. Zina pun dosa besar, jima' isteri dalam keadaan haid pun dosa besar. Tapi dua-dua mudarat ni kita pilih mana yang lebih mudarat. Maknanya yang lebih mudarat ni ialah zina lah. Sebab apa? Dia berkait dengan kita kata perkara haram yang tak ada talian pernikahan tu. Tu dia. Sedangkan yang tadi itu dia ada talian pernikahan. Dan kalau zina ni juga dia akan menyebabkan banyak lagi masalah, timbulnya anak, lahirnya anak luar nikah. Ini kita panggil anak luar nikah lah kan. Kita panggil anak zina lah. Tu. Bila lahirnya anak zina, banyak pula masalah dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia akan kait dengan nasab lagi. Tu sebab dia punya masalah dia lebih besar. Maka bila bertembung antara dua masalah, satu masalah yang lebih besar, satu lagi masalah yang lebih ringan, maka diambil dipilih kita kata apa? Mudarat yang lebih ringan. Apa mudarat yang lebih ringan? Jima' isteri dalam keadaan haid. Itu mudarat yang lebih ringan. Itu dia. Maka dia kata di sini apa dia? Jika ia berlaku dalam keadaan tersebut, sedekah seperti yang telah disebutkan tidak lagi menjadi sunat. Itu dia. Maknanya tak sunat dah sedekah. Sebab apa? Sebab di situ ada darurah dia. Yang dia sunat sedekah tu bila tak ada darurah, tak ada mudarat. Jadi saja je dia nak apa? Saja je dia nak jima' isteri dalam keadaan haid. Tapi yang ni memang tak boleh dah.
Memang dia dalam keadaan apa? Kita kata terpaksa dah. Sebab tu kita kata untuk bab pernikahan ni kena tahulah. Kalau isteri dalam keadaan haid, memang kita kata antara zina dengan jima' dengan isteri dalam keadaan haid tu zina tu lebih besar. Tapi jima' isteri dalam keadaan haid dia tak turun dia punya hukum haram dia, tetap haram. Tu kena faham kat sini. Tetap termasuk dosa besar, cuma dia lebih ringan je lah. Tetap masuk dosa besar juga. Tu dia. Jadi bila dosa besar berhajat kepada taubat juga. Tu dia. Sebab tu kena pandai dalam bab munakahat ni. Kita kata banyak lagi perkara yang si isteri itu ataupun si suami itu boleh hindarkan daripada benda-benda yang tidak baik. Kemungkinan isteri itu dia dalam keadaan haid ke dan sebagainya, maka isteri itu dia kena pandai lah. Macam mana cara dia? Itu dalam fiqh munakahat. Itu dia. Baik. Sebab si suami ni dia tak boleh sentuh isteri dia di antara pusat dengan lutut kalau isteri dalam keadaan haid. Jadi si isteri ni kena selesaikan nafsu suami itu. Itu dia. Kalaulah sampai ke tahap mudarat lah. Kan? Contohnya kita kata mungkin dia nifas. Nifas ni lama. Lepas daripada dia bersalin, maka sampai 3 bulan kan. Sekurang-kurang nifas itu adalah selahdah. Iaitu apa? Kalau dalam kitab-kitab Jawi lama dia panggil seperludah. Seperludah. Kalau kitab Jawi lama dalam Kifayatul Muhtadi, seperludah. Tapi dia maknanya sesaat lah lebih kurang. Maknanya keluarnya darah tu sesaat. Itu paling kurang. Paling lama nifas itu adalah 60 hari. Kalaulah satu orang wanita tu dia 60 hari nifas. Jadi suami dia apa? Suami dia pun pantang juga. Bukan kata isteri pantang, suami pun pantang. Jadi isteri dia kena pandai lah dalam menyelesaikan benda ni. Sebab apa? Bahkan dalam fiqh kita pun menyatakan apa dia? Berkaitan dengan isteri mengistimna'kan suami ataupun apa? Mengeluarkan air mani suami contohnya. Tu dia. Dia boleh untuk dia mengeluarkan air mani suami. Bahkan dalam fiqh kita menyebutkan terkadang kita kata apa? Boleh sampai ke tahap wajib dia buat. Kalau apa? Suami dia hampir nak melakukan perkara yang tidak baik. Tu dia. Sebab tu guru-guru kami mengatakan kadang-kadang bila mereka tak tahu benda ni, mereka tak selesaikan masalah ini, sebab itu banyak berlaku curang dan sebagainya. Sebab tak tahu benda ni. Tu. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu antaranya. Termasuk juga perkara yang diharamkan kepada perempuan yang dalam haid ialah bersuci dengan niat ta'abbud. Apa makna dia? Iaitu ibadah dengan niat ibadat. Seperti apa? Berwudu. Sedangkan dia tahu ia haram. Dan ada niat tala'ub, iaitu bermain-main. Jika dengan niat nadhafah, iaitu kebersihan, tidak mengapa. Baik. Wanita yang dalam keadaan haid ataupun nifas, ini yang hadas besar ni, tak boleh dia berwuduk dengan niat ibadah. Maknanya apa? Dengan niat nak angkat hadas ke, dengan niat nak dapatkan sunat wuduk ke, tak boleh. Hukumnya haram. Tapi kalau dengan niat nadhafah, niat kebersihan semata-mata, bukan niat ibadat. Niat ibadat ni maknanya niat nak dapat sunat wuduk tu. Boleh faham tak? Itu dia. Lagi-lagilah pula nak niat nak angkat hadas kecil lagi tak boleh, sebab dia berhadas besar. Itu dia. Jadi kalau dia berniat dengan niat ta'abbud, iaitu ibadah, sebab nak dapat pahala sunat wuduk ke dan sebagainya, hukumnya adalah haram. Tak boleh. Itu dia. Tapi kalau dia nampak macam berwuduk tapi sebenarnya tak niat wuduk pun, hanya niat nak bersihkan saja, itu tak apa. Boleh faham kat sini? Ini yang maksud dia sini dengan makna apa? Jika dengan niat nadhafah ni, kebersihan ni. Maknanya apa? Dia mungkin basuh tangan, dia mungkin basuh muka. Nampak macam dia sedang berwuduk, tapi dia tak niat wuduk. Boleh faham tak? Yang ini dibolehkan lah. Macam kita mandi biasa, basuh tangan macam biasa, tak ada masalah, boleh je. Baik.
Itu dalam Kashifatus Saja. Baik. Kemudian nota kaki itu kita tengok balik. Yang diharamkan juga adalah apa dia? Beristimta'. Istimta' tu apa dia? Iaitu berlazat-lazat. Ya. Tu dia. Dengan syahwat, dia pegang, lihat tanpa adanya penghalang. Di antara pusat dan juga lutut isteri yang tidak berlapik. Tu dia. Apa hukum dia? Hukumnya haram. Jadi tak boleh dia bagi isteri lah keadaan haid, dia tak dapat nak jima', lalu dia pun pegang je lah apa nama ni, peha, dalam keadaan tak berlapik, hukumnya haram. Tu dia, hukumnya haram, tak boleh. Ya, tu dia. Tapi kalau dalam keadaan berlapik, dalam keadaan berlapik, pendapat yang asah dalam mazhab, asah ni maknanya paling sahih dalam mazhab, tak haram, cuma makruh. Ini kalau dalam keadaan berlapik. Itu dia. Maknanya bila dalam kaedah mazhab ni, bila ada asah, dia ada muqabil asah, iaitu sahih. Dipanggil apa? Senang cerita tuan-tuan, ada juga pandangan senang cerita, ada juga pandangan yang kata tetap haram. Ada juga pandangan yang mengatakan tetap haram kerana dipanggil berlazat-lazat juga walaupun berlapik. Walaupun dia berlapik, contohnya dia saja berlazat-lazat ke macam mana ke, tetap haram. Apatah lagi kalau dia pakai lapik itu, Allah, nipis, senipis kulit bawang tu kan. Itu dia. Maka kita kata apa dia? Tetap juga hukumnya haram. Dia tetap tak haram sebab berlapik. Kan? Pendapat yang asah memang tak haram, tapi ada pendapat yang sahih dipanggil. Asah ni yang paling sahih. Kemudian sahih ni, sahih lah. Sahih ni kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kita, benar lah. Maknanya ada khilaf lah, ada pendapat yang mengatakan haram, ada pendapat yang mengatakan tak haram. Selesai. Baik. Dalam kitab Nailur Raja ditambah lagi yang ke-11. Apa benda yang ditambah lagi yang haram dibuat oleh orang yang dalam keadaan hadas besar, iaitu bersuci dengan niat ibadah. Itulah ya, sama macam berwuduk tadilah. Ia tidak dibolehkan, maknanya haram bersuci dengan niat ibadat tu sebelum darah haid berhenti, dan dibolehkan setelah ia, yakni darah haid tu berhenti, walaupun belum mandi wajib. Jadi bersuci dengan niat ibadah itu tidak dibolehkan sama sekali. Jadi bersuci ini dengan makna wudu dan sebagainya. Kaedah al-istishab. Ini dah masuk usul fiqh dah ni. Baik, kita tengoklah. Antara kaedah dalam kebanyakan hukum syariat ialah al-istishab atau istishabul asal, iaitu istishabul asli, mengekalkan keadaan asal dan membuang keraguan yang timbul. Oleh itu, seseorang yang yakin dirinya dalam keadaan suci, kemudian ragu-ragu adakah dia berhadas ataupun tidak, hukumnya dia masih suci. Itu dia. Sebaliknya, jika dia yakin dirinya dalam keadaan berhadas, kemudian ragu-ragu adakah dia suci atau tidak, hukumnya dia dalam keadaan berhadas. Faham? Maksud di sini macam ni. Okey, kita tengok. Yang pertama, seorang yang yakin dirinya dalam keadaan suci. Dengan maksud apa dia? Kita kata dah berwuduk contohnya. Dia dah berwuduk, dah ada wuduk. Kemudian ragu-ragu dia berhadas ataupun tidak. Dah terbatal ke tak wuduk ni? Ragu-ragu. Asal dia apa dia? Asal dia adalah dia yakin kata dia berwuduk. Tiba-tiba datang keraguan. Ni sebenarnya kita dah bahas sebelum ni dah, kan? Tapi tak apalah, kita tengok ni kaedah istishab. Baik, untuk buang keraguan. Istishab ni buang keraguan, ya. Dikekalkan keadaan asal. Dia ada kaedah dia dipanggil
al-aslu al-adamu. Asal tu dikira sebagai tiada. Tu. Baik. Itu dalam kaedah fiqh. Jadi disebutkan di sini apa dia? Dia yakin diri dia dalam keadaan suci, dah berwuduk, tiba-tiba ragu-ragu. Tadi dah gentut ke belum? Kan? Itu dia. Tadi dah gentut ke belum? Ataupun tadi dah makan bihun goreng ke belum? Makan bihun goreng apa terbatal ke wuduk? Tak batal wuduk kan? Jadi makan bihun goreng tak apalah. Jadi masalah dia apa? Tadi dah tergentut ke belum? Itu dia. Jadi dia ragu-ragu kat situ, maka dikekalkan yang asal. Apa yang asal? Dah berwuduk. Dikira apa? Dikira sah wuduk dia. Dikekalkan yang asal. Itu dia. Sebaliknya, tu. Jika dia yakin dirinya dalam keadaan berhadas. Maknanya apa? Kita kata contohnya, dia yakin kata dia ni tak berwuduk lagi pun. Dia tahu, tak ambil wuduk lagi. Tiba-tiba dia ragu. Kan? Suci ke tak suci? Macam mana? Dah yakin tak berwuduk. Tiba-tiba datang ragu-ragu. Tadi dah berwuduk ke tak berwuduk? Faham? Tadi dah berwuduk ke tak berwuduk? Tu. Bila dia ragu-ragu, tadi dah berwuduk ke tak berwuduk, tadi dah suci ke tak suci lagi ni, maka kita kata dianggap pada asalnya tak suci. Saya faham? Dia kembali kepada asalnya. Al-aslu al-adamu tu dalam kaedah fiqh panjang lagi lah. Kaedah fiqh tu. Dia ada dua dan tiga. Dan banyakkan kaedah ni digunakan pakai oleh mazhab Maliki pun ada pakai. Kaedah asalnya tiada. Ya. Kekurangan air. Dah berwuduk ke belum? Baik. Dah wuduk ke belum? Ambil yang asal? Belum. Air tak ada. Tu masalah tambahan. Itu masalah tambahan. Air tak ada. Tengok air ni cukup untuk apa aku minum je ni kan? Untuk saya minum je ni. Ni kalau saya tak minum air ni dah dahaga sangat dah ni, rasa nak pengsan. Maka air tu jangan guna untuk wuduk. Guna untuk selamatkan nyawa. Maqasid syariah, tujuan syariah ni adalah apa? Antaranya hifzud dam. Hifzun nafs, iaitu menyelamatkan nyawa. Itu lebih utama. Maka kita dahulukan menyelamatkan nyawa. Air tak ada, cari debu, tayammum. Tapi air tak ada tu pun kena tengok juga tu. Dia ada dipanggil masafah qurb. Ingat lagi? Ke tak masuk lagi? Tak masuk lagi ya? Belum lagi ya? Tak. Senang cerita, carilah. Kita kena cari-cari dulu. Nanti kita masuklah. Nanti nak cerita ni panjang. Maknanya kena cari dulu. Kena cari dalam kawasan kejiranan air tak ada. Ataupun kata para ulama kena beli. Tiba-tiba air tak ada tu pukul 3 pagi. Kita kawasan pula kampung dalam. Semua orang kampung tu tak ada air. Semua kata air ni memang kita kata apa, semata-mata untuk haiwan ternakan je dia minum. Kalau tak, mati habis haiwan ternakan dia, contoh. Kemudian kedai kat situ tak ada. Kata para ulama, kalau tak ada orang-orang yang lain yang kita boleh minta daripada dia, maka kena beli. Kan? Orang-orang lain pun kita minta nak beli, jiran-jiran lain pun, diorang pun tak dapat juga nak jual kerana masing-masing nak gunakan air tu untuk haiwan ternakan dia contohnya. Terpaksa pergi beli dekat kedai. Pergi kedai pukul 3 pagi, tutup pula dah. Maka ketika tersebut baru boleh tayammum. Dia bukan tiba-tiba air tak ada, tayammum tu bukan. Kena cari dulu kawasan sekitar dia. Ya betul. Iaitu kata para ulama sekitarnya 1.5 km. 1.5 km tu. Itu dipanggil sebagai haddul qurb. iaitu had yang wajib cari. Dia bukan kita boleh melainkan masa dah nak habis tinggal 10 minit. Masa solat dah nak habis dah.
Oh, dia nak cari macam mana ni kan. Malam tu pukul 3 pagi. Kampung pula tak ada lampu. Sekali dengan elektrik pun tak ada. Contohnya. Jadi, macam mana nak buat? Kita terus tayamum. Sebab apa? Sebab masa telah dhaiqul waqt. Iaitu apa? Masa dah kurang. Jadi kita terus tayamum. Itu tak ada masalah kat situ. Tapi kalau masih ada masa lagi, kena cari. Wajib cari. Sampailah kepada betul-betul masa dah, kita kata apa, dah kurang dah ni. Tengok ni tak ada ni, air tak sampai lagi ni. Air tak ada lagi ni. Tak ada, kita kata apa, kata para ulama, apa namanya, kena tunggu juga. Bahkan kalau kita nampak macam ada tanda-tanda air, contohnya apa, nampak awan, kena tunggu. Kan awan nak turun hujan kan, kena tunggu. Tengok, duk tunggu. Air tak ada lagi. Tetap tak turun hujan lagi. Akhirnya apa? Masa dah nak habis, ketika tersebut tayamum. Tiba-tiba kita, rupanya bukan masalah kita duduk di kampung. Tapi masalahnya apa? Masalah di sini adalah kita kena culik. Duduk dalam satu bilik yang tak ada air, nak debu pun tak ada. Kan? Debu pun tak ada. Kita pun tadi tu, kita pun fikir, tadi dah wuduk belum? Nak wuduk macam mana? Kan? Air pun tak ada, tayamum tak ada. Maknanya ambil yang asal lah. Kan? Jadi, kita kata cari air dalam bilik memang tak dapat nak keluar, kena culik pula tu. Akhirnya apa dia? Air tak ada, debu pun tak ada. Maka solatlah kita sebagaimana yang kita mampu. Dipanggil solat faqidut tahurain. Solat bagi orang yang tak ada air dan tak ada debu. Itu dia. Itu perbahasan yang akan datang insya-Allah. Jika tak ada air, debu ada, air tak ada. Kalau kat kedai pun sama juga. Air dah habis orang beli, tinggal debu je untuk buat tayamum. Ya. Kena tunggu dulu. Sampai betul-betul kita kata apa? Waktu yang cukup untuk solat waktu tu. Contoh kita kata apa? Zuhur 4 rakaat. Berapa minit? 15 minit. Sampai betul-betul 15 minit nak habis zuhur, baru kita tayamum. Sebab apa? Kata para ulama, ada kemungkinan air mungkin datang ke, mungkin turun hujan ke, mungkin terjumpa air ke, mungkin datang orang jual air ke, macam-macam. Kemungkinan tu. Disebabkan tu, apa namanya, kena tunggu dulu. Wujud ihtimal dia panggil. Wujud kemungkinan adanya air. Di sini. Nanti kita akan bahaskan jugalah beberapa perkara yang berkait dengan tadi itu, bab tadi itu. Ya, dia ada dipanggil haddul qurb, satu lagi haddul bu'd. Had ataupun para ulama kata haddul qurb tu kalaulah satu orang ni dia menjerit tu boleh dengar sampai mana? Itu dipanggil had yang wajib dicari air. Ataupun ni pun ada juga pandangan para ulama lah, kita kata ada yang kata busur anak panah kan. Sampai mana dia datang, dia pergi. Tapi itu apa namanya? Itu pandangan yang tak ramai di kalangan para ulama yang pegang lah yang tu. Kebanyakan yang pegang apa? Menjerit tu. Tu. Satu lagi dengan jarak 1.5 km daripada setiap penjuru. Tu. Daripada setiap penjuru. Tapi kalau ada masalah kita dengan gelap lagi, duduk kawasan kampung pedalaman lagi, nak cari setiap penjuru, susah. Pukul 3 pagi pula tu. Dekat situ kemungkinan kita dapat rasa kemungkinan ada pula orang jahat. Dia datang shock, dia datang kemungkinan tu. Jadi bila ada kemungkinan tu, tak perlu pergi cari lebih jauh lagi. Itu dia. Bila ada kemungkinan tu, menyelamatkan harta, menyelamatkan nyawa, itu lebih utama. Sebab itu dalam fiqah ni, kalaulah contohnya dia nak cari air, tapi dia tahu kawasan tu banyak lanun, banyak penyamun, yang menyebabkan apa dia tak boleh tinggal kawasan rumah dia, maka tak wajib dia pergi cari. Ini perbahasan lebih panjang lagi lah. Masuk ke soalan lah. Baik. Ini muka surat sebelah masuk. Sebab yang boleh membolehkan tayamum masuk cikgu. Cikgu tanya dulu kira wali dah ni.
Tanya sebelum masuk ya wali. Baik. Tu dia. Ya. Tadi Ustaz kata kalau seorang kena colik kan, air tak ada, debu untuk tayammum tak ada, dia boleh solat. Ya. Ada satu fikir, air tak ada, debu tak ada, time waktu pun tak ada sebab dalam tempat tu gelap atau dalam penjara gelap. Dia orang tahu pegawai penjara pun tak tahu. Buat tak tahu je. Nak solat tu. Dia tahu waktu makan je. Orang tu hantar makan, pagi hantar makan, malam tu dia tahu. Baik. Maknanya cuaca kan. Cuaca apa? Kita kata pagi, petang, malam pun tak tahu. Semua gelap dalam bilik tu. Dalam tahanan tu. Jadi wajib tak ada solat? Wajib kita wajib. Solat ni dalam mana keadaan wajib? Semua keadaan wajib. Walaupun dalam keadaan dia tak tahu waktu, dalam keadaan dia tak apa kena culik ke, dalam keadaan dia kena ikat ke, dalam keadaan dia sakit ternak sekalipun, wajib solat. Sakit ternak ni kan ulama kata paling kurang apa dia? Kalau dah tak mampu untuk diri dan sebagainya, paling last sekali solat dalam hati. Paling last sekali tu bayang dengan hati kita, bayang kita rukuk, bayang kita sujud. Tak kisahlah kalau keluar bayang benda lain kan. Keluar muka orang ni tu tak ada masalah. Yang penting kita bayang je. Tu. Itu yang paling last. Maknanya apa? Tak dapat tidak mesti solat juga, wajib solat juga. Jadi dia sekadar ijtihad jelah. Maknanya ijtihad ni dia tentukanlah ni kemungkinan subuh ni, dia pun solat subuh. Jadi dia rasa-rasa ni dah zuhur, dia solat zuhur macam biasa. Tu. Ya? Jamak. Dia tak tahu dia jamak kan. Dia jamak dia panggil jamak suri dia panggil. Boleh ya jamak suri. Tapi bukan dengan maksud buat jamak takdim ataupun takhir. Tapi jamak suri. Jamak suri ni dia solat zuhur di akhir waktu, kemudian dia solat asar di awal waktu. Tu kalau tahu waktulah. Tapi kalau tak tahu waktu dia kena solat macam biasa juga. Dia tak boleh jamak. Tu. Dia jamak ni untuk beberapa hal, beberapa keadaan je. Dalam mazhab Syafi'i kita tetap keadaan tu. Antaranya kita kata tentang hujan lebat dan sebagainya, itu perbahasan tu hujan lebat bagi orang yang solat di masjid dan sebagainya, itu ada perbahasan dia pula. Itu dia. Kemudian dia kata apa? Apabila seorang ragu-ragu adakah dia sudah menceraikan isterinya atau belum? Hukumnya dia boleh melakukan jima' dengannya kerana dikira dia belum menceraikannya. Dia dikira asalnya apa dia? Asalnya dia nikah. Sama macam wuduk tadi. Dia syak terbatal ke tak terbatal wuduk ni. Boleh faham? Asalnya apa? Berwuduk, maka ambil asal. Terbatal ke tak terbatal nikah ni? Asalnya apa? Nikah, ambil sah nikah. Itu dia. Boleh faham kat sini nak? Baik. Jadi kalau dia ragu-ragu, kalau yakin tak boleh lah. Kalau dia yakin dia tiba, kena ragu-ragu ni, tak boleh ni. Ini bab cerai ni, bab besar ni, kena ragu-ragu. Dia bukan kena ragu-ragu, dia kalau dia ragu-ragu, betul tak apalah. Ini masalah yakin tu, dia kata, dia tak mau terima yakin tu, itu tak boleh. Itu dia. Baik. Samalah juga, seorang ragu-ragu terhadap seorang perempuan. Adakah dia sudah berkahwin atau belum? Hukumnya dia tak boleh jima'. Dia ragu-ragu dengan kekasih dia. Dah nikah ke belum ya? Dia disebutkan dalam Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar ni syarah bagi matan Nabi Syuja'. Ada antara kitab yang banyak juga masalah diletakkan. Dia antara syarah lagi Fathul Qarib. Kemudian Hasyiah Bayuri tu. Yang ni dia nak cerita pada kita apa dia? Kalaulah kita ragu-ragu, dah nikah ke belum? Dah nikah ke belum? Mana boleh kan? Sama macam tadi. Ragu, dah wuduk ke belum? Dah wuduk ke belum? Boleh faham? Ambil tak wuduk. Sama macam ni, dah nikah ke belum? Boleh pula ragu-ragu nikah ke belum? Maknanya apa? Ambil tak nikah lah. Asal dia tak nikah. Jadi
Oh, hilang ingatan. itu masalah tambahan. Sebab tu untungnya ada saksi dalam mazhab Syafi'i. Dia kembali kepada masalah lain pula lah. Masalah fiqh munakahat lain pula. Adanya saksi, adanya lafaz sirah dan sebagainya tu. Lepas tu saksi pula, dia tak boleh saksi yang apa? Yang tak betul ke, yang tak berakal ke. Dia semua saksi dia semua dah ditentukan dia punya syarat-syarat dia. Supaya apa? Kalau jadi masalah, saksi ni akan mengakui. Tapi hari ni kita ada hitam putih pun semua. Lagi senang. Kalau dulu, saksi. Kalau hari ni, saksi, hitam putih lagi. Kemudian, Tok Kadi lagi. Semua ada lah. Baik. Kita habiskan ni lah. Termasuk juga dalam kaedah ini, ialah seorang yang tidur dengan punggungnya tetap di lantai. Dia panggil tamkin. Lalu dia bergerak dan terjaga. Dia ragu-ragu. Mana satukah yang lebih dahulu? Bergerak ke atau terjaga? Dalam keadaan ini, wuduknya sah. Boleh faham? Boleh faham tak boleh faham? Sama je. Dia tidur dalam keadaan duduk. Sah ataupun tidak wuduk? Sah lah. Wuduk kita kira sah. Apa perkara yang menyebabkan tidur tu tadi tu terbatal wuduk? Papan punggung tak tetap. Jadi dekat sini ni, bila dia tengok balik, dia kata apa? Dia ragu-ragu. Mana satu yang lebih dulu? Bergerak ke? Punggung dia bergerak ke? Ataupun kita kata terjaga. Macam pelik ni. Ataupun tetap. Ayat ni pelik ni. Dia ragu-ragu mana satu yang lebih dulu. Bergerak ke tetap. Saya tengok balik jap. Dan saya pula jadi pening lah. Tadi macam dah faham lah. Termasuk juga dalam kaedah ini ialah seorang yang tidur dengan punggungnya tetap di lantai. Tamkin. Okey, betul tu. Lalu dia bergerak dan terjaga. Dia bergerak, terjaga. Kan? Dia ragu-ragu mana satu yang lebih dulu. Bergerak ke ataupun terjaga. Dalam keadaan ini, wuduknya dikira sah. Mana kena tengok balik ni. Saya pun tak faham juga ni. Dalam Kifayatul Akhyar juga kena tengok balik. Baik. Samalah juga jika dia ragu-ragu. Adakah dia telah memegang rambut terlebih dahulu ataupun kulit. Dalam keadaan ini, wuduknya sah. Okey, baik. Ini dia ambil kepada masyrut, kepada benda yang kait dengan alat lah, iaitu apa? Dia ragu-ragu, adakah dia telah pegang rambut isteri dia ke? Ataupun kulit. Maknanya apa? Wuduk dia dikira asal wuduk dia sah. Kemudian apa? Dia ragu-ragu. Tadi itu sah ke tidak? Sah ke tidak tu disebabkan apa dia? Pegang rambut ke kulit? Dia faham kat sini? Kalau pegang rambut, sah. Kalau pegang kulit, tak sah. Ragu-ragu. Maka kembali pula kepada apa? Yang sah tadi tu. Yang atas ni, saya tengok nanti insyaAllah. Dalam Kifayatul Akhyar. Kena tengok balik ni. Baik. Ya. Kalau mengenai kaedah ni, dia dah berwuduk dan terkena sentuh kan. Lepas tu, dia bukan yang yakin gini lah, maksudnya ragu-ragu terkena kulit macam sama kaedah ni. Jadi kita mengikut kaedah ni. Baik. Dia gini, kalau kita kata dekat sini ragu-ragu tadi ni, dalam keadaan dia lupa, dia terpegang apa tadi. Tapi kalau betul-betul terkena tangan tu, dia tu, apa yang kena? Padahal nampak tangan tu. Itu tak boleh ragu-ragu lagi dah. Itu tak ada ragu-ragu dah. Dia maknanya kalau kita nampak jelas lah. Dia tak boleh. Itu sebab kita kata bila dah yakin, dah nampak. Yakin tu dengan makna apa? Dengan makna dah nampak apa yang terkena. Kalau tak nampak, dua-dua tak nampak. Kalau dua-dua tak nampak, itu yang kata ragu-ragu tadi. Kan? Terkena ke tidak? Terkena ke tidak? Rasa kena dekat ni je. Baju contohnya. Dekat situ ambil mana? Ambil sah lah. Tapi kalau nampak depan mata, terkena ke tadi? Tanya kan? Tak payah tanya, dah nampak apa mata?
Tangan kena dengan tangan. Dah? Itu dia. Baik. Ya. Seorang cakap kena. Seorang cakap tak kena. Baik. Kena tadi. Suami cakap tak kena kan? Ni banyak berlaku ni. Boleh kata setiap hari berlaku kan? Waktu Zoom. Jadi seorang cakap kena, seorang cakap tak kena. Bila seorang cakap kena, dia yakin dengan kena. Bila seorang cakap tak kena, dia yakin dengan tak kena. Melainkan kalau dia nampak depan mata, dia kata tak kena, dia memang nak kena lah. Dah? Tapi memang tak nampak. Tak kena, mana kena baju dia tadi. Tak apa, dia yakin dengan keadaan dia, dengan apa yang dia nampak. Apa yang dia rasa. Itu. Tapi kalau isteri dia nampak kan, kata kena tadi ni, nampak tadi kena ni. Tak apa, itu dengan pandangan dia. Dia kena ambil wuduk. Itu dengan pandangan dia. Jadi dalam bab ni kita ikut pada pandangan kita. Ikut pada pandangan kita. Memang ada khilaf, ada ulama kata kena ikut pada orang yang lebih orang yang nampak ataupun al-bayyinatu 'alal mudda'i kan. Maknanya bukti itu daripada orang yang betul-betul nampak. Jadi kita kena terima. Tapi ada juga pandangan kata kalau kita dah yakin, tak payah terima dia. Sama macam kalau orang solat, contohlah orang solat kan. Dia solat, dia buat 3 rakaat je. Isyak. Semua jemaah belakang ni. Semua jemaah belakang ni semua bangun baliklah. Buat last rakaat. Beritahu pada dia, ramai-ramai beritahu. Tadi imam tadi buat 3 rakaat je tadi. Dia kata tak, saya yakin 4. Dia boleh ikut pendapat dia. Memang ada khilaf. Ada ulama kata kena ikut pendapat majoriti. Sebab ini lagilah majoriti pula tu. Satu masjid pula tu. Yang duduk di belakang dia pula, contoh hafiz-hafizah, alim-alimah contohlah. Kan? Tapi kalau nak pegang dia punya pendapat, ya silakan. Sebab dia dah yakin dengan tu. Yang tak yakin kena tambah satu. Macam mana? Yang belakang, dia orang dah tahu tak yakin, orang kena tambah. Sebab dia yang diorang yakin adalah baru 3. Yang imam tadi yakin dah 4. Walaupun orang beritahu, seluruh jemaah beritahu. Tapi ni khilaf lah, ni khilaf. Ulama kata dia boleh ikut diri dia, ada ulama kata dia kena ikut semua. Ni. Dia faham kat sini tak? Wallahu a'lam. Nanti kita sambung permasalahan tu. Ya. Yang orang Tak apa. dia yakin dia dah buat 4. Buat 4 aku yakin buat 4. Tu jemaah yang ramai ni, yang alim-alim kata 3 juga. Dan sekali kawan tu kena kutuk lah, yang mati. Ni tak betul lah ni. Dan ramai lawan satu ni. Dia ada efek juga tu pada orang yang Dia memang kita kata apa, disebabkan kaedah ni al-yaqin la yazalu bisyak ni. Yakin ni takkan dihilangkan dengan syak. Bahkan kalau orang khabarkan pada kita sekalipun, takkan hilangkan keyakinan kita tu. Kalau kita dah yakin. Dan ini sebab daripada kaedah ni lah khilaf di kalangan para ulama. Antara Imam Ibn Hajar Haytami dengan Imam Ramli. Khilaf ni dalam bab ni. Walaupun seluruh masjid beritahu pada dia, dia buat 3. Dia kata tak, saya yakin 4. Dia boleh ambil pendapat dia 4. Tapi biasanya orang akan ikutlah kan. Orang akan buat baliklah. Itu kebiasaan. Tapi kena tahu juga, ada juga pandangan ulama kata yang lain daripada kebiasaan kita, itulah fiqh. Kadang-kadang kita buat benda kebiasaan, kadang-kadang rupanya ada juga hukum yang selain daripada kebiasaan kita. Boleh sini tak? Wallahu a'lam. Itu kita tengok dalam kitab hukum hakam tentang solat dan sebagainya, itu adalah perbahasan dia. Dalam ni saya rasa tak ada kot. Dia ada kitab-kitab yang lebih dalam lah perbahasan dia. Baik. Sabilan Muhtadin masa ada kot, tak silap. Boleh tengok balik nanti Sabilan Muhtadin. Ustaz Sofan ajar tu. Wallahu a'lam. Kubra. Kita ambil sikit. Kubra tu.
10.40 lah. Allahu Akbar. Ambil sikit kharidah, sikit je. Muka surat apa? Apa nama bait yang ke berapa? Tiga puluh sembilan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Wa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhadtuqa. Maksud dia? Sifat kemampuan dan sifat kehendak kedua-duanya bertakluk dengan perkara-perkara mungkin. Seluruhnya wahai saudara yang bertakwa. Baik, sifat berkuasa dan berkehendak bertakluk dengan perkara mungkin. Jadi sifat berkuasa itu dipanggil qudrah. Kan? Sifat berkehendak itu dipanggil iradah. Jadi kita kata qudrah dan juga iradah ni kedua-duanya bertakluk kepada apa? Perkara yang mungkin. Mungkin ni adalah perkara haruslah. Mungkin ni secara umum kita panggil dia perkara yang harus. Apa perkara harus? Boleh ada, boleh tak ada. Dia faham tak? Boleh ada, boleh tak ada. Dia boleh terima antara dua. Dia satu tu boleh terima antara dua. Kita ni mungkin lah. Bukan mungkin bahasa Melayu tu lah. Dia mungkin. Mungkin tu maknanya apa? Dia berada di dia boleh menerima sama ada ataupun tiada. Kita ni makhluk ni, manusia ni, kita boleh terima ada, sebab tu kita ada. Dan kita boleh terima tiada. Asal kita ada ke tidak? Asal kita tiada. Kemudian baru ada. Itu mungkin. Dia faham kat sini nak? Baik. Jadi para ulama kan dah bagi mungkin kepada 4. Kita dah bahas sebelum ni kan? Mungkin dibahagi kepada 4. Ingat lagi ke? Bukan mungkin, dia mungkin. Mim kaf nun. MUM. Mungkin. Mim kaf nun. Ini bahasa Arab ni. Mungkin. Kalau kita Melayu kan jadi apa? Boleh ada, boleh tak ada lah. Itu maksud dia. Bukan mungkin ada, mungkin tak ada. Dia boleh ada, boleh tak ada. Ada faham kat sini nak? Itu mungkin. Harus. Baik. Jadi dikatakan sifat kudrat itu apa? Sifat maha berkuasa. Sifat maha berkuasa. Apa fungsi sifat kudrat yang ada pada Allah Ta'ala? Fungsi itu dipanggil ta'alluq. Tu. Ataupun kita kata kerja sifat. Itu dipanggil ta'alluq. Contohnya apa? Kita ni ada kudrat. Maka apa fungsi kudrat kita tu? Saya angkat gelas ni dengan kudrat saya. Kan? Ini fungsi dia. Contoh, boleh faham kat sini? Saya pergi ke sini dengan kudrat saya. Maksudnya fungsi kudrat saya itu adalah apa? Membuat sesuatu. Boleh faham? Mengangkat ke, menjadikan ke, dan sebagainya lah. Itu kudrat makhluk. Ini sekadar kita nak fahamkan saja ni. Kalau kudrat Allah, dipanggil kudratullah, sifat kudrah Allah, fungsi dia apa dia? Menjadikan sesuatu dan mentiadakan sesuatu.
Itu fungsi dia. Maknanya apa dia? Menjadikan sesuatu ni bukanlah bermakna semata-mata kita kata menjadikan makhluk. Bahkan menjadikan perbuatan makhluk, menjadikan suara makhluk, menjadikan penglihatan makhluk, menjadikan pendengaran makhluk, semua yang kait dengan makhluk itu di bawah fungsi kerja sifat kudrah. Boleh faham? Sifat fungsi apa? Sifat maha berkuasa. Contoh kita ni semua ni ada di sini ni pada hari ini dijadikan oleh Allah Ta'ala tu dengan apa? Dengan sifat kudrat dia. Boleh faham? Itu dia. Kemudian kita dapat duduk di sini ni. Ini perbuatan kita ni semua ni. Hakikatnya apa dia? Dengan kita dapat duduk di sini ni dengan sifat kudrat Allah Ta'ala. Dia yang jadikan kita dapat duduk sini. Itu dia. Tuan-tuan dapat lihat saya dapat lihat tuan-tuan. Dia jadikan saya lihat tuan-tuan dan tuan-tuan lihat saya. Itu dengan apa? Dengan kudrat dia juga. Dengan sifat maha berkuasa dia. Faham kat sini lah? Dia bukan bermakna jadikan makhluk, tiadakan makhluk tu saja, bukan. Dia dalil dia mana? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan kamu dan menjadikan apa yang kamu perbuat. Maknanya apa? Segala tadbiran Allah Ta'ala bagi seluruh makhluk ni, itu semua di bawah sifat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham kat sini? Itu dia. Ringkas je lah. Dia ta'aluk ni pun ada hakiki, ada maknawi, tapi tak apalah. Cukuplah sekadar tu je. Ta'aluk ni. Ta'aluk ni apa dia? Fungsi sifat. Baik. Kemudian iradah. Iradah ni maknanya apa? Kehendak Allah. Allah Ta'ala yang maha berkehendak. Baik. Kita kata kehendak Allah Ta'ala ni, dia berkait dengan apa dia? Fungsi sifat iradah tu, fungsi sifat kehendak tu adalah at-takhsis. Apa makna at-takhsis? Menentukan. Fungsi sifat kehendak yang ada pada Allah Ta'ala apa dia? Menentukan. Contoh kita lah. Kita ada tak kehendak? Ada. Maka dengan kehendak kita tu, kita menentukan untuk datang ke sini. Itulah. Boleh faham kat sini? Dengan kehendak kita itulah kita menentukan untuk pergi belajar. Dengan kehendak itulah kita menentukan untuk pergi esok majlis maulid dekat Bait An-Nur. Contohnya. Kan? Dengan kehendak kita itulah kita menentukan untuk angkat cawan ni. Contoh itu. Jadi semua sekali lah dengan kehendak lah. Itu makhluk. Jadi kena faham kehendak makhluk ni tak sama dengan kehendak Allah. Dia sedikit saja Allah nak ajar kita tu bahawa kita ni ada kehendak, tapi hakikatnya tak sama dengan kehendak Allah. Dan kehendak kita ni berapa banyak kehendak yang tak dapat, kan? Kita nak satu tak dapat. Yang kita tak nak pula dapat. Contohnya. Tak kena dengan kehendak. Kan? Tapi kehendak Allah Ta'ala tu, kalau dia berkehendak yang tu, maka itulah jadinya. Baik. Kita kata tadi apa dia? Allah Ta'ala cipta sekalian alam ni dengan apa? Dengan kudrat Allah. Dengan sifat maha berkuasa. Baik. Dia cipta tu dengan sifat maha berkuasa dia tu, hakikatnya mesti bertepatan dengan kehendak dia. Macam kita kata gini, macam saya. Saya angkat cawan ni dengan kudrat saya. Yang mana itu datang daripada kehendak saya, bertepatan dengan kehendak saya. Boleh faham? Begitu juga kita kata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, ditadbir oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan kita dapat duduk di sini dengan kudrat dia, bertepatan dengan pilihan dia. Ini iradah Allah Ta'ala. Semua bertepatan.
Tak ada satu pun yang bersalahan. Contohnya kita kata Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak kita pergi ke kedai makan, tapi dia tersilap pula dah pergi jadikan kita duduk di sini. Boleh ke macam tu? Tak boleh lah. Ataupun Allah terpaksa dudukkan kita di sini sedangkan kehendak dia nak jadikan kita duduk kedai makan. Nampak lapar kan? Tu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mustahil kehendak Allah Taala itu tidak sama dengan apa yang dia buat. Mesti bertepatan dengan apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Dia nak jadikan anak si fulan, contohnya pada hari Senin, minggu depan, dijadikan dia itu dengan kudrat dia, yang mana bertepatan dengan iradat dia, iaitu kehendak dia. Maka kita bila kita lajak lagi pergi tasawuf tu kan, bila kita lajak lagi pergi tasawuf tu, maknanya apa? Hakikatnya apa yang kita buat dalam hidup ni, kehendak kita dan sebagainya, hakikatnya apa dia? Ada yang lebih berkehendak daripada kehendak kita. Ada yang lebih menentukan daripada penentuan kita. Tu dia. Ada faham kat sini gitu? Selesai? Jadi kita jadi alhamdulillah, syukur, redha. Kita berada di tangga usaha ikhtiar lah, kita usaha dan sebagainya. Tapi kalau tak dapat, redha, syukur, sabar. Tu maksud dia. Sebab apa? Kita faham bahawa ada yang maha berkehendak yang menentukan kehendak kita. Boleh faham kat sini? Baik. Kudrat dan iradat tadi tu, yang kita kata fungsi dia masing-masing tu, kudrat, fungsi dia menjadikan segala sesuatu, mentadbir segala sesuatu, itu kudrat. Iradat, fungsi dia apa dia? Menentukan segala sesuatu, menentukan orang tu mati, orang tu meninggal dunia, menentukan orang tu dijadikan, menentukan perbuatan kita, ada tentu semua. Maknanya apa? Menentukan mana? Makhluk. Kan? Jadi yang kita kata makhluk tadi apa? Mungkin. Iaitu apa? Boleh ada, boleh tiada. Boleh faham kat sini? Maknanya apa? Fungsi sifat kudrat dan iradat tu pada setiap mungkin. Pada setiap perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Dengan maksud makhluk lah. Boleh faham kat sini? Itu dia. Dengan maksud fungsi dia ke atas segala perkara yang harus sahaja. Dia tidak berfungsi ke atas, bukan tak fungsi, maknanya bukan kerja sifat Allah Ta'ala tu fungsinya ke atas perkara mustahil. Bincang lain lah, panjang lah pula cerita kan. Nampak je nak berasap lah dah. Lawan kepada mungkin, lawan kepada harus. Sama ada wajib atau mustahil. Ada dua ya. Ada tiga je kan. Wajib, mustahil, harus. Lawan kepada harus ni sama ada wajib atau mustahil, antara dua. Tapi itu dalam perbahasan yang akan datang insya-Allah. Baik. Maknanya apa dia? Kita kata perkara mustahil ni, kudrat dan iradat tak berfungsi ke atas perkara tu. Perkara mustahil. Contoh apa dia? Perkara mustahil. Anak Allah kan. Anak Allah tu harus ada ke? Mustahil. Maknanya mustahil ini yang maksud apa? Takkan ada sama sekali. Itu makna mustahil. Kalau disebutkan oleh Al-Imam As-Sanusi, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Apa yang tak boleh digambarkan pada akal akan adanya benda tu. Takkan boleh digambarkan sama sekali. Apa dia? Anak bagi Tuhan. Ini perkara mustahil. Tak boleh terima sama sekali. Jadi, kudrat dan iradat, kita kata apa ni? Fungsi dia kepada mungkin, iaitu perkara harus sahaja. Harus ada, harus tak ada. Kan? Harus ada, harus tak ada. Adakah dia berfungsi kepada perkara yang memang takkan ada? Iaitu mustahil? Taklah. Boleh faham kat sini nak? Dia takkan berfungsi kepada perkara yang memang takkan ada. Sebab kudrat iradat, fungsi dia hanya perkara yang
Boleh ada, boleh tak ada. Kita ni makhluk, boleh ada, boleh tak ada. Anak Allah takkan ada, maka itu bukan fungsi kudrat dan iradat. Sebab benda tu benda yang mustahil, takkan ada. Tu dia. Boleh faham kat sini nah? Ya. Seorang pendakwah ni Oh, tu. Tahu dah difatwakan sesat dah kan. pasal Allah tak nak. Dia kata kita mendakwa Allah SWT itu maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Dan oleh sebab itu, jika Allah SWT berkehendak mengadakan anak untuk dirinya, dia maha berkuasa untuk dia pusing kat situ juga. Yalah, dia macam golongan-golongan yang ateis dan sebagainya ni, yang tak percaya Tuhan, ginilah. Ya, dia akan salah faham dalam memahami bab hukum akal. Sebab tu Imam Juwaini kata apa, kalau tak mengaji hukum akal, maknanya tak berakal. Tak berakal ni orang gila lah. Orang gila, tak berakal ni. Dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala kan maha kuasa. Jadi kalau Allah Ta'ala nak cipta anak pada dia, boleh je dia cipta, dia kata kan? Tapi Allah tak nak cipta lah. Sekarang ni anak bagi Allah tu perkara harus ke, perkara wajib pada akal, maknanya mesti ada ke, ataupun perkara mustahil pada akal? Takkan ada sama sekali. Mustahil pada akal, takkan ada sama sekali. Menjadikan suatu ni fungsi sifat apa? Kudrat iradat. Kudrat iradat menjadikan perkara apa? Harus sahaja, bukan perkara mustahil. Maknanya apa? Tak dijadikan oleh kudrat dan iradat Allah Ta'ala, kerana benda tu memang takkan ada sama sekali. Kalau boleh ada, maknanya Allah boleh untuk tak jadi Tuhan. Allah boleh tak jadi Tuhan? Kan dia maha kuasa. Boleh tak Allah Ta'ala tak jadi Tuhan? Kacau macam ni. Soalan tu soalan tak sah. Boleh faham? Soalan tu ataupun jawapan dia tadi tu, dia kata dia Allah Ta'ala ni dia berkuasa, dia boleh je tak jadi Tuhan, tapi dia pilih nak jadi Tuhan. Kacau macam ni. Maknanya apa dia? Itu soalan yang salah dan jawapan pun salah. Disebabkan apa? Dia tak tahu benda yang takkan ada tu memang tak dibuat oleh Allah Ta'ala. Sebab mustahil ada. Apa makna mustahil ada? Takkan terima adanya sama sekali. Takkan digambarkan pada akal akan adanya sama sekali. Maknanya apa? Memang takkan ada. Contoh kita kata apa lagi? Kalau Allah Ta'ala berkuasa, boleh tak dia cipta Tuhan yang lain? Sebenarnya soalan tu pun salah lah. Kan? Macam ni lah kita nak kata, apa, Tuan kuat kan? Boleh tak Tuan mengandung? Mustahil lah mengandung. Tapi kuat tak? Kuat. Itu kacau kan? Dia nak letakkan perkara mustahil dalam keadaan dia tak faham benda yang wajib, mustahil dan harus ni. Sebab tu ini senang cerita Wahabi lah. Wahabi dia tak tahu hukum akal. Sebab tu semua dia letak Allah Ta'ala ada mulut, ada kaki, ada tangan. Sebab tu benda tu Allah Ta'ala boleh buat anak tapi tak nak buat lah kan? Sebab Allah dia nak seorang je. Tu. Kalau buat anak nanti kan kena jaga anak pula, menangis malam-malam kacau. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam lah. Itu kita kata apa ya? Sebab tu difatwakan oleh Jabatan Mufti Terengganu kan. Atas sayap nyamuk. Kalau Allah Ta'ala kan maha berkuasa. Boleh tak Allah Ta'ala duduk di atas sayap nyamuk? Pening pada soalan ni. Allah Ta'ala bukan makhluk. Bila bukan makhluk, bukan jirim. Jirim ni apa dia? Memenuhi lapang ruang diri. Maknanya apa? Mengambil tempat. Tu. Jadi kalau tak mengaji sifat 20 habis lah. Tu je.
boleh bawa kufur. Bila dia mengatakan Allah Ta'ala ni boleh duduk atas sayap nyamuk, sebenarnya boleh bawa kepada apa? Kekufuran, sebab dia telah memakhlukkan Allah Ta'ala. Tu. Nah, dia tak ada orang kata Allah Ta'ala boleh duduk atas sayap nyamuk tapi tak sama macam makhluk duduk. Kacau macam ni. Kan? kan dia kata gitu kan. Allah Ta'ala di langit tapi tak sama macam langit, macam makhluk duduk. Kan dia kata gitu. Sekarang ni dia kata apa? Allah Ta'ala duduk atas sayap nyamuk boleh ataupun tidak? Dia kata boleh. Kalau Allah nak. Maknanya apa? Dia nak sucikan Allah Ta'ala juga. Maknanya Allah Ta'ala boleh duduk di atas sayap nyamuk tapi tak sama macam makhluk duduk atas sayap nyamuk. Kacau macam ni. Nah, habis haru biru. Ya. Mungkin mustahil, wajib, harus. Itu hukum akal. Dia mungkin ni kita kata sesuatu jirim yang boleh ada boleh tak ada. Itu jirim tu dengan makna makhluk lah. Dia makhluk ni dia lebih khusus, iaitu sesuatu yang telah dicipta, itu makhluk. Mungkin ni boleh jadi tak dicipta lagi. Itu kita bahas nanti. Mungkin tu maknanya boleh jadi tak dicipta lagi. Boleh jadi anak Ahmad tu akan dijadikan 10 tahun lagi. Itu mungkin. Nah, itu mungkin. Tapi kalau makhluk, kita sana dah dijadikan. Memang kita kata mungkin tu adalah makhluk lah. Tapi makhluk tu dia lebih khusus, iaitu telah dijadikan. Mungkin lebih umum. Sama ada tak dijadikan ataupun dah dijadikan ataupun dah ditiadakan. Macam banyak lah. Mungkin ni. Kacau. Minta maaf lah. Nanti kita terangkan tentang mungkin makhluk tu. Ingatkan lah. Mungkin makhluk tu dan sebagainya. Kalau tak ingat kan saya teruskan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yadhuruna al-kitaba nadhatan wahidah ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويعلمون به ويبلغون به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. أسير كل حوبا واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد الطش السحب. والحمد للإله في البدء والتناهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.